warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Nur Iliana binti Abdul Hadi yang memegang nombor kad metrik D202020962113. Dan saya Nur Fazila binti Abidin, pemegang nombor matriks D202020962117. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang kes delinquen, iaitu aktiviti jenayah perdagangan manusia. Masalah miskin di negara tu, dan juga masalah miskin ini menyebabkan mereka akan mencari negara-negara yang dapat membantu mereka. Individu berkenaan dilaporkan melarikan diri ke Thailand dan polis akan mendapatkan kerjasama daripada pihak berkuasa negara itu bagi membawanya ke Malaysia. Hari ini saya akan menerangkan mengenai konsep pemerdagangan manusia. Apa itu pemerdagangan manusia? Seperti yang kita tahu, ianya merupakan apa-apa aktiviti yang melibatkan pergerakan atau migrasi perdagangan manusia secara haram kerana eksploitasi fizikal dan moral mereka, termasuk aktiviti buruh secara sah dan paksa. Istilah ini digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk merujuk kepada perekrutan, pengangkutan, perlindungan atau pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran dan buruh paksa, termasuk melalui ikatan hutang serta turut melibatkan pemindahan organ manusia. Statistik menunjukkan bahawa pemerdagangan manusia adalah aktiviti ilegal yang paling menguntungkan ketiga di sebalik pengedaran dadah dan penyeludupan. The Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, beliau menyatakan bahawa kira-kira 2,5 juta individu menjadi mangsa serangan ini di seluruh dunia. Berdasarkan aktiviti pemerdagangan manusia yang kian membimbangkan, terdapat pelbagai faktor yang menjadi punca berlakunya jenayah ini. Antaranya ialah faktor kemiskinan yang membawa kepada berlakunya desakan hidup kepada individu sehingga terlibat dalam kancah jenayah ini. Faktor yang seterusnya ialah permintaan tenaga buruh yang tinggi di sesebuah negara. Hal ini di mana pihak sindiket pemerdagangan orang ini mengambil kesempatan dengan membekalkan buruh untuk mengaut keuntungan. Sindiket-sindiket ini menyamar sebagai agensi pekerjaan untuk membantu buruh asing, namun mereka mengeksploitasi buruh-buruh tersebut. Faktor lain adalah disebabkan penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Hal ini di mana sepatutnya hukuman berat diberikan kepada sesiapa sahaja dalam yang di sebalik jenayah ini, selain membantras dengan lebih menyeluruh dan efektif agar jenayah ini tidak semakin berleluasa. Melalui aktiviti pemerdagangan manusia, terdapat banyak kesan negatif yang akan diperoleh diri sendiri, masyarakat serta negara. Antaranya ialah perkara ini akan menyebabkan seseorang itu akan terdedah dengan tingkah laku yang berisiko serta mengalami gangguan kesihatan seperti gangguan pasca trauma iaitu PTSD, mangsa stigma sosial dan kecacatan fizikal. Selain itu, aktiviti ini juga akan menyebabkan berlakunya peningkatan masalah sosial. Masalah sosial akan bertambah merebak dalam kalangan masyarakat sekiranya aktiviti pemerdagangan tidak dihalang, contohnya seperti berpeleseran, pelacuran, seks bebas dan sebagainya. Seterusnya, kesan daripada pemerdagangan manusia ini juga akan menjejaskan hubungan diplomatik antara masyarakat dan negara. Hal ini kerana penyeludupan dan pemerdagangan manusia melanggar hak sesebuah negara dan isu-isu yang berlaku akan menjejaskan hubungan diplomatik antara negara dan masyarakat. Dalam menangani masalah aktiviti jenayah pemerdagangan manusia ini, terdapat beberapa cadangan yang boleh kita ambil sebagai usaha dalam menangani isu ini. Antaranya ialah dengan memperkukuh undang-undang, seterusnya memperketat kemasukan pelancong asing serta mengawal pintu masuk sempadan dengan lebih ketat. Selain itu, dengan memberi pendidikan kepada generasi muda, dari segi pendidikan formal maupun tidak formal dengan menerapkan tentang punca dan akibat yang berlaku sekiranya mereka terjebak dengan aktiviti ini. Dalam konteks ini, ibu bapa perlu mengambil peranan penting dalam mendidik anak-anak tentang bahayanya isu ini kepada mereka. Pesanan daripada kami, Jangan mudah percaya dengan kata-kata orang dan jangan mudah terpedaya. #Bantras Jenayah Pemerdagangan Manusia.